شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Baik. Kita masuk pada muka surat 94, masih dalam bab berkaitan dengan wudu. Masuk pula perbahasan berkaitan dengan mana-mana daging. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, mana-mana daging tambahan yang tumbuh pada tangan asal wajib juga dibasuh. Contohnya ada jari yang keenam. Baik, masih kita dalam perbahasan berkaitan dengan wudu. Kita ulang balik, rukun wudu ni dia ada 6. 2 kering, 4 basah. Apa yang basah, apa yang kering? Pertama adalah niat. Niat tu tak kena ya, saja istilah ya. Niat. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga basuh tangan. Yang ketiga sapu kepala. Yang keempat basuh kaki. Kita dah bincang berkaitan dengan niat, kita dah bincang berkaitan muka, dan kita masih dalam perbincangan berkaitan dengan tangan. Mana-mana daging tambahan yang tumbuh, apa saja daging tambahan yang tumbuh di tangan kita. Ni jari, di sini ada 1 jari lebih, di sini ada jari lebih, di sini ada jari lebih, di sini ada apa benda ke tumbuh macam daging. Tapi benda tu memang asal daripada tangan dia lah. Maka semua benda-benda yang ada kat tangan ni, apa saja yang tumbuh, sama ada dia bentuk jari atau dia daging tambahan, maka kesemua tu termasuk dalam kategori tangan. Dan mesti kita masukkan basuhan kita termasuk dalam tu. Dan mana-mana benda yang menghalang wudu, walaupun jari ke-6 ada sisihkan, maka seluruh wudu kita tu jadi tak sah. Seluruh wudu kita jadi tak sah. Maka pastikan sebelum kita ambil wudu, tidak ada apa-apa benda yang menghalang wudu kita. Terutamanya macam daun ke, selotip ke, sisik ke, atau apa saja benda yang ada potensi untuk halang wudu kita daripada kena. Baik, 73. Wajib membasuh kedua tangan dan apa yang ada pada kedua tangan, seperti bulu, bisul, kuku, luar dan dalam. Wajib juga tangan kita ni apa sajalah bulu. Ada orang bulu tebal, ada orang bulu tangan tak apa ada. Maka kalau bulu dia tebal, pastikan dia basuh tu lama sikit.
Kalau bulu tu sikit je, mungkin tak berapa lama, sebab air senang nak kena kat kawasan tu, dia akan jadi mudah untuk orang tu. Kemudian adalah bisul. Bisul ni maksud dia apa? Dia tambahan, dia macam bengkak macam tu, itu pun kena basuh. Kuku, sama ada kuku hang panjang atau kuku hang panjang lah biasa ni, dalam dan luar. Kuku ni janganlah simpan terlalu panjang sangat. Setiap minggu sunat hari Jumaat kita potong kuku kita. Sunat kita potong kuku. Bila kuku tu tak panjang sangat. Kalau panjang dan kotor, bila nak basuh, bila nak potong, pada hari panjang tu yang kita potong, tu yang sunat. Jangan kuku kita dah panjang dan kotor pada hari Selasa, orang tanya kita, awak tak potong kuku? Tunggulah Jumaat baru potong. Sebab Jumaat hukum dia sunat. Sunat bila tak terlalu panjang, sunat tak terlalu kotor. Ini dah kotor dah, daki dah, nak ambil wuduk, nak mandi wajib, nak bersih, nak pergi tandas, nak makan, semua kotoran. Maka jangan tunggu Jumaat baru nak potong. Potong di hari mana panjang. Nanti Jumaat kami tak dapat ada pahala. Boleh, ambil syarat potonglah mana sikit ke tu. Dia bukan naik panjang, ada naik sikit. Aku tak boleh dah ustaz, saya dah potong pendek dah. Tak boleh, tak apalah. Selain daripada kuku, ada banyak lagi benda boleh dapat pahala Jumaat. Mandi, pergi awal, pakai minyak wangi, duduk depan dengar khutbah, jangan tidur, semua tu dapat pahala juga. Maka tak mesti kita tunggu. Macam hutang, ada duit terus bayar, jangan tunggu Ramadan baru bayar. Sebab apa? Dapat pahala lebih sikit. Yang kawan tu nak guna duit, dia tunggu Ramadan pula. Ada duit banyak tu. Kebetulan ada duit bulan Ramadan, tu lain lah. Wajib hilangkan apa-apa yang boleh menghalang air untuk sampai ke kulit di tangan. Walau bagaimanapun, kulit yang ada bisul tidak mengapa jika tidak dibuang. Jadi apa saja benda lah yang menghalang wuduk, macam saya beritahu tadi tu, daun dan sebagainya. Minyak ni, ada minyak yang menghalang, ada minyak yang tak. Minyak biasa yang kita duk isteri duk guna untuk masak, atau minyak rambut kita biasa tu, minyak tu dia dalam kategori nipis. Maknanya dia sampai kat kulit. Kita tak payah basuh dengan sabun, basuh tangan biasa, nampak macam berminyak. Minyak tu minyak nipis. Kata ulama dia sampai. Minyak yang minyak yang tebal, yang tak sampai, minyak hitam mereta, kastrol ke, minyak Petronas ke, dia jenis tebal. Jadi minyak tu selaput, minyak tu tebal. Kita sekadar basuh biasa dia tak hilang. Dia mesti bersabun, basuh sampai dia hilang. Tapi kalau ada sikit-sikit, dimaafkan. Untuk siapa? Untuk orang yang selalu bergelumang dengan benda tu. Contoh, dia pomen motor, dia pomen kereta, dia tukar minyak hitam, dia servis enjin, buat turun enjin, repair dan sebagainya. Adalah kotor-kotor sikit, dia bersih dah. Sebelum main semayang tu dengan minyak gas semua, main semayang Zuhur, doa habis semua selesai dah, ada sikit kat ujung ni minyak, dimaafkan untuk dia. Sebab dia memang hari-hari duk bergelumang dengan benda tu, dia dimaafkan syarak. Sama macam orang jual daging kan? Orang jual daging, orang jual ayam, asalnya darah ni dia najis mutawasitah. Tetapi bila najis tu mutawasitah, untuk orang yang selalu bergelumang dengan benda tu, apa dia? Dia memang kerja di pusat veteriner yang sembelih ayam, sembelih lembu, sembelih kambing, sehari beribu-ribu ekor sembelih. Bukan kata kat Malaysia, dia duduk luar negara, dekat Mekah ke, dia kerja, orang nak buat dam, bayar kambing ni sembelih sehari sampai beratus-ratus ekor dan sebagainya. Ada darah sikit kat baju dia. Lepas dia semayang, Assalamualaikum, tengok ada darah, adalah sikit percik gitu macam darah, dimaafkan untuk dia sebab dia memang ayah kerja dengan tu. Tapi kalau kita saja pergi buat lawatan ke tempat kandang kambing, sebab masjid kita, surau kita nak buat korban kambing, maka kita pergi tengok percik darah, maka darah tu walaupun sikit tidak dimaafkan. Sikit tu dimaafkan. Kalau setitik tak nampak percik, nampak macam percik tapi tak nampak, dimaafkan. Tapi darah seketui datang tu tak boleh. Melainkan yang sikit untuk orang-orang yang
hari-hari kerja dengan benda tu, dimaafkan. Kulit yang ada bisul di tangan tidak mengapa jika tidak dibuang. Okey, bisul atau luka, katalah luka kita tu dia nak sembuh dah, kulit tu dia baru nak tumbuh, maka kita tak payah buang kulit tu. Kita kata ini tak boleh, ini menghalang wudu. Tak, ini bukan menghalang wudu, ini hang nak sembuh daripada luka. Dia adalah kulit, asal dia macam menghalang lah, tapi dimaafkan. Dikeluar daripada senarai benda-benda yang tak boleh. Tak, walaupun dia tu nampak macam menghalang, tapi dia dimaafkan kerana dia adalah luka yang nak sembuh. Sebab kalau kita korek benda tu, aman sampai mati tak sembuh. Dia ni korek dia ni, korek dalam lubang tangan tu. Tak, boleh, tak apa, tak ada masalah. Biar dia macam tu. Dimaafkan jika tidak mengapa, jika tidak dibuang. Sama lah juga dengan kuping bisul atau jerawat di muka, tidak wajib dikopek atau dibuang, walaupun senang untuk mengopek ataupun membuangnya. Apa saja benda nama kata dia sakit, kita sapu dia di atas gitu je, atau naik tumbuhan jerawat dan sebagainya. Asal dia kulit, asal dia tambahan, kita basuh, kira sah wudu kita. Tidak ada sesuatu yang menjadi masalah dalam wudu tadi tu. Wajib basuh apa yang ada dalam kuku, kotoran atau benda dalam kuku yang boleh menghalang air dan ataupun membatal wudu. Wajib basuh apa yang ada. Kuku kita ni kadang-kadang kalau terlalu panjang, dia akan menyimpan kotoran di dalam kuku ni. Ni kuku kita. Kuku ni kalau kita letak, kalau kita belah sama dengan jari kita ni, hukum dia harus. Kalau kita potong bagi pendek sikit, bawah sikit daripada tu, hukum dia sunat. Kalau kita potong panjang, kalau kita pegang tu, kita rasa kuku tu, kita rasa dia jadi panjang sikit tu, hukum dia makruh. Kalau simpan panjang ni macam amoy kedai handset tu, maka hukum dia haram simpan panjang tu. Simpan panjang, kuku dia panjang tu, maka hukum dia haram. Tambah lagi, tengok dalam Guinness World Record, kuku paling panjang di dunia, 42 tahun dia simpan kuku. Kuku dia macam ni. Mampu nak makan Maggi pun payah, nak pergi tandas pun payah. Tak payah setakat anugerah betul lah, nama hang masuk dalam buku. Tapi 40 tahun tu pasal susah. Nabi tak ajar kita panggil gitu. Jadi bersih, dia kena bersih, dia kena kemas, dia kena elok. Jadi potong lagi elok. Semua benda-benda yang ada di bawah kuku, dia termasuk benda yang menghalang wudu, maka mesti bersihkan dia. Kalau kita cat rumah, biasa-biasa ni kita tak lah, biasa kita buat kerja macam tukang ke, atau kerja cat ke, atau kerja apa, tanam pokok ke, apa ke, baja ke apa, ada lah kesan-kesan tanah tu akan ada, bersihkan dia bagi elok. Macam mana? Itulah saya cerita tadi tu. Kalau orang tu dia kerja mekanik, ada sikit-sikit belen-belen macam tu, dimaafkan. Adapun kita yang tak biasa dengan kerja mekanik, kita kena bersihkan. Kalau dia tu memang itulah kerja bengkel 24 jam, Zuhur asar dia bersih. Jadi Islam beri satu keringanan pada dia. Tidak dia penat lah. Setiap kali nak pergi semayang, dia kena basuh bersih semua, pergi balik semayang, buat balik. Maka Islam bagi keringanan untuk orang-orang macam tu. Walau bagaimanapun, jika sedikit atau kecil, dimaafkan. Dia semua ni, kalau kaedah dia bukan kata untuk kuku je, apa benda pun sikit kecil dimaafkan. Sikit dan kecil dimaafkan. Kita tak nampak percik, contoh kita pergi tandas, kencing, cahaya matahari dia main kat pintu tandas tu, kencing itu kita nampak dia percik dekat mana? Dekat seluar. Kita nampak lah, tapi halus je. Kita untuk perhati tak mana kena, kita nak basuh cari-cari, macam dah hampir-hampir tak nampak, kecil sangat, maka dimaafkan syarak. Macam kaki lalat,
Lalat tu dia akan pergi sini, pergi sana, pergi sini, pergi sana. Dia akan main kat kita. Lalat ni biasa dia akan cari benda kotor lah, benda najis. Maka bila dia main, kaki dia tu ada orang najis, dia main duduk kat kita, maka dimaafkan. Dia najis juga, tapi najis yang dimaafkan. Sebab lalat tu dia kecil. Kalau lalat di negeri tu besar kereta maybe, contoh kita masuk dalam hutan, lalat kampung tu dia besar meja ni, ataupun besar kitab kita ni. Lalat besar ni, kaki dia besar lah. Jadi bila dia letak kat najis tu, dia main kat kita, maka nampak bekas najis tu ada, bau pun ada. Maka kawasan tu, lokasi tu, walaupun lalat, dia kena buang. Dia bukan sebab lalat, sebab dia kecil. Katalah gajah kat negeri tu besar semut dia. Dia gajah tapi dia besar ni, gajah besar ni. Dia jalan, kena pun tak ada apa pun, maka dimaafkan. Bukan sebab kecil, bukan sebab nama, bukan sebab apa. Dia sebab sikit dimaafkan. Orang perempuan, dia semayang dah, dia habis semayang, dia pergi dekat cermin, dia tengok cermin dia ada satu helai rambut keluar. Rambut keluar tu, maka dia wajib dah ulang semayang dia? Tak wajib. Satu je helai. Tapi kalau seketui dendan belakang rambut dia tu nampak, dia pakai telekung, tapi telekung tu terkena dekat sanggui dia, dia terlekat ke tu, dia duk ingat telekung tu terlepas ke bawah dah. Kita dah habis semayang, balik rumah, atau isteri dah semayang sunat kat rumah, duha ke apa, kita balik, masuk bilik, dia duduk tahiyat akhir. Dia tengah tahiyat akhir, kita habaq kat dia, semayang apa, rambut terbuka ke tu. Dia pun batal kat semayang dia. Dia tengok, ya Allah, rambut batal. Ataupun dia dah habis semayang, dia duduk baca Quran, duduk bilik. Kita masuk bilik, kita tengok telekung dia terangkat ke tu. Kita kata kat dia, telekung tu sebab panas ke buat aku tu? Kau musim panas, buat macam tu pasal panas ke? Dia kata tak lah, okey je. Dia garu, dia kena leher dia terik. Dia kata, Allah, awak ni pada tadi macam ni. Jadi semayang dia tadi, nama dia apa? Semayang tu nama dia semayang wabillahi taufiq wal hidayah. Semayang tu kena buat apa? Kena ulang balik. Tapi suami dia tak abang, suami dia tak main. Dia semayang macam tu dan dia tak tahu belakang tu macam tu. Dia habis semayang, dia lipat telekung dia. Jadi bila 1987 sampai lah, dia tak tahu semayang dia tu batal. Dimaafkan oleh Allah. Sebab di luar kemampuan, orang tak abang kat kita, dia datang, melainkan orang abang, dia buat bebai. Dia dah semayang dah, lepas tu dia tengok, terbuka lah pula. Allah, malas pula semayang balik, ikut Tuhan lah, nak ambil tak mau ambil, sudah tu pun penat dah aku dah semayang. Tu pun mujuk aku semayang tu, tutup banyak lah, sikit terbuka, kira pula, kira alai tu. Dia buat panggil gila begitu. Semayang dia memang dianggap sebagai orang yang tak semayang. Kalau orang abang, kena buat. Kalau orang tak abang, tak apa. Orang kita tak tahu. Macam kiblat ni. Kiblat kan, isu kiblat di Selangor tu banyak tempat tak sama. Dulu orang buat. Kita tak masuk ribat kiblat. Kiblat ni dia nombor 12. Kaabah nombor 12. Kalau kita duduk nombor 1, ni jam ni, atau kita duduk nombor 11, 12, 1, 3 ni masih dikira kita menghadap kiblat. Bila kita duduk jauh, kiblat Kaabah kat mana? Tu beratus kilometer jauh tu. Allah kata, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Maknanya bila jauh, kita buat anggaran, inilah ketepatan kita semayang, ikut anggaran macam tu. Boleh, tak masalah. Sebab kita bukan boleh buat tali. Pegang tali kat Pulau Pinang, pegang tali kat muka dia pun macam mana? Kanan sikit. Okey, kiri. Okey dah, betul dah, Hajarul Aswad. Okey, buat kat bawah. Tali tu kena makan dengan jos tengah jalan dengan laut apa, dengan kapal tak lalu, jadi susah. Maka dimaafkan kalau sedikit, tak jadi masalah. Tapi tak boleh lah kiblat nombor 12, hang semayang selama ni nombor 3. Jadi tak boleh, kena ubah balik. Isunya timbul, beberapa masjid di Selangor kan isu dia. Sebab itulah, kalau sikit je
Sikit, okey tak apa, dia kekalkan kiblat macam tu. Tapi kiblat ke sini, masjid ke sini, jadi lain lah. Mungkin kena ubah kapet dan sebagainya, susah. Kalau sikit je, dimaafkan dalam syarak. Sebab sikit tu dia nak ubah kapet tu cerita dia banyak. Kapet ni main RM10,000 lah, bukan RM13,000 kapet. Jadi banyak cerita ikut pembaziran dan sebagainya. Maka pejabat mufti dan pejabat falak dan sebagainya, mereka akan tentukan yang mana. Macam rumah kita lah. Tapi saya nak abang-abang, bila orang abang, kita tak boleh buat beban. Selama ni kita tak tahu. 20 tahun kita semayang menghadap ke arah balai rakyat. Kita ingat itu kiblat. Kita silap. Balai rupanya. Member kita main. Dia pergi semayang kat surau, isteri dia semayang kat rumah. Isteri dia tanya, kiblat kau mana? Kita kiblat kami ikut sini. Aku duduk flat sebelah, kami ikut sini, hang ikut sini. Hang check balik. Contoh, dia orang buka Google kiblat ke apa, app Jakim ke apa. Betul lah, ke sini. Aku silap, selama ni aku semayang ikut sini. Maka start daripada hari tu, asal lagi, sekarang Zohor kan, asal lagi, hang mesti wajib ke arah sini. Selama ni semayang tu dimaafkan. Yang tak dimaafkan bila kita berbaik. Dia tak rumah aku sekali aku nak semayang mana pun, aku memang kiblat kat sini. Sebab aku buat gambar Kaabah kat sini. Dia buat macam ajaran sesat ke tu. Di mana buat gambar Kaabah, dia kira kiblat. Dia buat Instagram ke tu. Kita kata tak boleh, gambar Kaabah tak kira, dia kira Kaabah betul. Dia kata tok guru ku abang gitu. Maka start daripada asal tu semayang hang tak sah. Sebab orang dah bagi tahu hang masih berbaik juga, hang tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, kita boleh buat anggaran. Tapi kalau ada orang bagi tahu kat kita, mesti ikut dia betul. Sikit kaedah dia dimaafkan di dalam syarak. Lebih ni dah. Walau bagaimanapun, jika sedikit dan kecil dimaafkan. Lebih-lebih lagi kepada orang yang tidak dapat mengelak daripadanya, seperti tukang cat atau mekanik di bengkel kereta atau motor dan sebagainya, maka dia diberi keringanan dan dia diberi keuzuran. Maka dia bukan kata boleh semayang dengan cat-cat ke tu, basuh sekadar mana ada. Lepas basuh tu kadang-kadang tak puasa, ada dekat bawah ni, ada dekat sini, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Bila? Tak banyak sangat lah. Ni sampai satu tapak kaki penuh kalau merah tu, betul dia kata tak apalah, Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang. Pakai buah dulu tak boleh, banyak tak boleh. Jika ada duri yang boleh dicabut, wajib dicabut. Jika tidak boleh kerana termasuk dalam daging, memadai basuh di atasnya sahaja. Selumbar kayu yang kita pegang masuk, maka wajib buang. Tak boleh buang, kena pergi hospital sebab dalam sangat. Macam tu jangan semayang, tak ada masalah apa. Wajib buang, kalau boleh buang, buang. Tak boleh buang, tak apa. Sama macam tatu. Boleh buang tak? Boleh Ustaz. Berapa? Costing dia main, kena bayar ribu-ribu. Ada orang boleh buat kat Tanjung, laser tek 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 tek, beli lah. Tapi kena siap lah, 1,200 satu badan dia boleh bagi clear duk bagi. Saya ada pun tak banyak Ustaz, tak apa, semayang boleh. Allah maafkan. Nanti ada ruang nak pergi hilangkan, boleh hilangkan. Saya tak ada duit sampai sudah, saya susah sangat, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Islam ni dia ikut naluri kita. Dia tak, bukan satu benda yang menyusahkan kita. Dia ikut kita. Senang. Sakit ada cara sakit, sihat ada cara sihat, lapar ada cara lapar. Cuma dia tak nama melanggar perintah Allah. Dia ada cara untuk selesaikan masalah tu. Kaedah fiqh menyebut al-amru idza daqat ittasa'a. Sesuatu urusan tu apabila dia sampai pada keadaan yang runcing, maka Islam akan buka skru tu bagi longgar sikit, bagi dia ruang dia bernapas. Satu ruang kecil dah, kalau susah nak cari mana ni, tak ada dah, tak apa, boleh tangguhkan lagi. Dia ada urusan. Tambah perbahasan fiqh sekarang ni, dia lebih besar dan hebat lagi lah. Antaranya doktor yang buat pembedahan. Kita bertugas di GH 24 jam. Satu jenazah, bukan jenazah, aksiden parah, pukul berapa? 12.30 dia masuk. Kita yang buat operation ni, start daripada 12.30, kita buat operation sampai pukul berapa? 6.30 baru habis. Dengan jahit barang
part dalam badan dia semua rosak, yang tu yang ni, tak boleh tinggal benda tu, dia kena berterusan buat begitu je. Maka apa dia buat? Maka diberi keringanan. Untuk kes-kes macam ni, dia boleh jamakkan semayang tanpa qasarkan semayang. Dia semayang 4 rakaat Zuhur ke apa, sehari 6.5 dia semayang. Ada orang pakar lain boleh sambung tak? Dia kata ada, boleh. Setakat aku nak main semayang, dia boleh adjust sikit. Okey, panggil dia. Tak boleh, pakar semua tak betul kan. Ada satu lagi aksiden banyak, dia benda melibatkan nyawa. Okey, hang seorang urus, tak apa, tak ada masalah. Buat apa? Zuhur tadi, masa semayang Zuhur, ingat aku nak semayang jamak takhir. Maka dia ambil, diletakkan di belakang semayang tadi tu, semayang 4 rakaat, kemudian semayang Zuhur 4 rakaat. Diberi keringanan. Ada fatwa-fatwa luar negara, kadang dia punya exam final tu dekat universiti-universiti luar negara tu, dia bukan kira semayang, dia gabung semayang. Kadang-kadang periksa 2 jam, kadang-kadang periksa 3 jam. Jadi waktu semayang tu dia kacau. Ada perbahasan fiqh dalam setiap benda-benda tu, ada hukum yang diberi keringanan. Kawan-kawan kita jadi cikgu di Sabah, kadang nak pergi semayang tu jenuh. Nak semayang Jumaat tu dengan bot, dengan kapal terbang, dengan berenang, dengan kuat lentang, renang berirama, kalau nak sampai tu 2 jam baru sampai. Maka boleh tak kawasan-kawasan sikit tu, cikgu 3-4 sekolah cikgu Islam kumpul, dia buat semayang Zuhur, dia tak buat Jumaat. Fatwa-fatwa belah Sabah tu, kerajaan mufti Sabah tu, dia banyak fatwa-fatwa macam tu. Sebab bagi keringanan. Ada setengah pentadbir macam guru besar tu, pengetua, macam hang pukul 11 hang tak ada kelas dah. Adjust semua kelas hang awal. Pukul 11 hang boleh pergi semayang Jumaat. Ada orang jenis macam tu. Dia pergi semayang naik bot apa semua semayang. Saya pukul 3 baru balik main. Sebab nak kena tunggu bot tu lambat, paling lambat pukul 12. Dia ada timing dia semua. Maka semua benda dalam dunia ni ada perbahasan yang diringankan oleh Allah dalam Islam. Maka jangan kita kata aku tak boleh semayang. Jangan kata aku tak boleh tutup aurat. Jangan kata aku tak boleh buat. Tak ada benda tak boleh. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebankan kita satu benda yang hanya kita boleh je. Allah tak akan beban lebih. Sebab tu Allah bagi kita beranak jadi umat akhir zaman. Dia tahu kalau kita beranak umat Nabi Musa memang tak mampu, sebab syariat dia lebih ketat. Zaman Nabi Isa mungkin lebih teruk. Bukan kata Nabi Isa, kita ni Allah bagi beranak Pulau Pinang, tak bagi beranak Palestin, sebab Allah tahu kemampuan kita. Palestin takut tak ada kita. Tak ada kena bom kat hidup, panjat belakang motor Israel daripada rumah tu ya. Tak tahan. Tapi mereka Allah bagi kental. Budak-budak kecil darjah 2, darjah 3, darjah 4, TV3 kata kat dia, mai kami bawa hang balik pergi Malaysia, kami bagi hang jadi anak angkat. Dia kata apa, budak perempuan kecil tu, siapa dulu pengacara lama orang, dia kata budak perempuan tu, dia kata ini negara aku, dia rentak kaki, ini bumi kelahiran aku, tanah tumpah darah, aku takkan tinggal negara aku. Kalau hang mau, hang hidup di sini, hang tolong kami untuk Islam. Pengacara tu reverse belakang tu. Dia ingat nak kidnap budak tu main balik Malaysia, nak jadi anak angkat. Dia suruh dia tu jadi mak angkat dah, duduk tahun tu pula. Mereka punya jiwa lain daripada jiwa kita. Kita jiwa manja. Itulah jiwa manja. Kalau masjid tak dengar azan, dia tak bisa semayang lah. Dia ni pasien tu. Padahal dia tahu tak Zuhur 1.30, dia tahu tak 1.20. Dia tahu, tapi dia tunggu azan. Tak azan pun semayang bohong. Dia jadi pasien tu. Padahal mungkin Tok Bilal tu pengisian ke surau masjid tu ada sistem masalah karen tak ada apa. Tapi dia tak buat waktu masa bila masa nak kedai dia tak buat waktu. Dia mesti cari start motor pergi cari kedai sebab dia tahu benda tu nak top up perut dia. Baik. Jika duri wajib cabut. Jika tak boleh cabut termasuk dalam daging, memadai dengan basuh di atasnya saja. Jadi saya abang kaedah dia senang. Islam ni mudah, tapi jangan kita mudah-mudahkan Islam. Macam tu. Alah tak apalah. Tak semayang Zuhur pun tak apalah. Kita ni kenduri kahwin. Tuhan pun faham kita ni sibuk kan duduk saja aku tu, duduk baca WhatsApp tak semayang aku tu. Tuhan pun kena faham situasi kita. Tuhan kena faham situasi dia pula. Kenduri apa? Kenduri biasa open house raya dia buat teruk tu. Bukan PMX main contoh. PMX main pun hang tinggal saya dia bukan nak marah. Mana tahu rumah. PMX kata, mana tahu rumah? Tahu rumah semayang.
Pergi main okey lah, tak masalah. Takkan dia kata semayang, awak dia semayang sebab apa main? Tak ada lah. Semayang saat 5 minit main, tak ada salah pun. Sunat tahjil atau lebihkan basuh atas sedikit daripada batas siku. Okey. Bila kita basuh tangan, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang beriman, apabila hampa ni nak ambil semayang, maka basuhlah muka hampa, basuhlah tangan hampa, sapulah kepala hampa dan basuh kaki. Dalam ayat tadi Allah kata apa? Sapu tangan sampai siku, mirfaqun. Mirfaqun ni maksud dia siku. Cuma kalau kita tengok siku, kita tak tahu hak mana satu siku. Yang ni siku, sini pun ada satu tulang juga, tak tahu mana satu. Yang ni bukan dia Ustaz, tadi siku 12. Itu pergilah bergaduh. Sini ada tulang kok. Jadi kita tak tahu lah, siku tu betul-betul tang mana siku. Jadi maka ulama cadang, hanya yang basuh betul-betul dekat siku ni, bagi lebih sikit tulang tu. Maka bila lebih kat sini sikit, paras betul-betul di sini, nama dia adalah wajib. La yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Maka bila tulang ni tak basuh, wuduk kita tak sempurna, maka wajib basuh. Tahjil ni dia lebih sikit daripada tu. Maksud dia apa? Bila hang basuh tangan, jangan basuh betul-betul bau mangka kat situ. Bau mangka, ambil wuduk betul-betul buat lain gitu. Ni bukan cat rumah. Cat rumah tak bawa pergi sama. Jadi hang kena basuh bagi lebih sikit sini. Lebih sikit ni nama dia apa? Tahjil. Ambil ayam, basuh kepala, bagi lebih sikit sampai ke bawah, basuh kaki lebih, nama dia ghurrah muhajjalin, atau kita panggil istilah dia tahjil. Tahjil ni apa? Melebihkan basuhan siku, basuhan tangan lebih daripada paras yang ditetapkan, dia lebih sikit basuh sebagai langkah berhati-hati. Sebagai langkah berhati-hati supaya kita basuh lebih tu dia selamat. Dia lebih selamat. Langkah ihtiyati nama dia. Sama macam haid lah. Saya faham dulu. Kalau orang perempuan dia haid dia tahu hari ni dia haid, dia kering, pukul 1:30 dia cek masih ada lagi di dinding faras tu darah kuning, darah nak main koko, nak habis tu ada sikit lagi. Maka dia kata tak apalah, sakit cek pula. Dia cek pula pukul berapa? 6:30. Bila dia cek pukul 6:30, maka apa berlaku? Dah kering dah. Dia pun mandi. Sebagai langkah ihtiyat dan berhati-hati, kata ulama, hang sembahyang asar kan? Hang mandi semua pukul 6.45 dah boleh sembahyang asar dah. Hang sembahyang zuhur qada ganti tadi tu. Sebab apa pula? Sebab hang last check pukul berapa? 1:30. Kemudian 6:30. Boleh jadi hang kering masa hang berada dalam waktu zuhur. Mungkin hang dah kering pukul 3:30, tapi hang tak cek. Hang cek pukul 6:30. Mungkin dah kering pukul 4 suku. 4 suku ada zuhur lagi. Hang boleh mandi, boleh sembahyang. Hang yang cek lambat. Sebab kelang kabut di pejabat ada yang tu bos minta orang apa, lupa kelang kabut kita. Bila cek, Allah boleh sembahyang dah. Maka kita langkah berhati-hati, sembahyang satu sembahyang yang sebelum pada tu, sebagai langkah ihtiyati, langkah berhati-hati. Sama juga bila kita nak ambil wuduk, kita lebihkan. Daripada lebihan ni lah esok Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW akan kenal umat dia esok ke akhirat. Siapa ambil wuduk kepala lebih, siapa ambil wuduk tangan lebih, maka Nabi akan kenal. Sahabat tanya, wahai Rasulullah SAW, macam mana kamu kenal kami? Orang ramai sangat ke akhirat, macam mana kenal kami? Nabi kata, ada banyak kuda-kuda yang hitam, ada 3 ekor je kuda putih. Hampa senang tak cari kuda putih tu? Sahabat kata senang lah.
Sebab dia colour dia berlain daripada orang. Orang semua hitam, dia seorang yang putih. Kami kenal dia duduk di celah-celah mana kami tahu. Macam itulah umat aku akan berjaya dengan hurrah muhajjalin, dengan orang yang ambil wuduk, yang lebihkan basuhan wuduk dia. Nabi akan kenal dia esok di akhirat dengan lebihan. Maka kita nak tangan kita nak muka kita dan kepala kita bercahaya, maka ambillah lebih. Bila ambil wuduk, lebih. Kalau kepala sama juga. Kepala ambil ayak di kepala ni, basuh belakang, tarik depan balik, tu baru satu. Basuh tangan, pegang kepala kita, tarik belakang, tarik balik depan, dua. Tu paling afdal. Saya ambil basuh jenis-jenis ya Ustaz, situ boleh juga. Tapi cahaya orang tu kan, esok akhirat cahaya naik itu macam unicorn. Tu malaikat kata ni mesti geng Bayu Tiara. Geng bayar lepas. Sebab kepala dia macam unicorn gitu. Kepala bahak jenis basuh tu bagus. Itu cara paling afdal lah. Saya tengok kadang-kadang lah geng-geng Pakistan, Bangladesh kalau ambil wuduk di situ, dia basuh penuh kepala dia. Kita pun bukan buat ayak atas kepala, bukan basuh kepala, sapu. Nanti kita main pak kepala, kita abang sapu. Budak-budak suka ambil semayang buat ayak atas kepala. Tak ada ya, twish. Tak ayak, twish. Lele ayak tu. Pakai pula minyak rambut macam bell cream tu, lele bell cream. Meniti, siap makan ni. Tu tak boleh. Jangan buat banyak ayak atas kepala, sapu. Jadi sunat tahjil atau melebihkan basuhan atas sedikit daripada batas siku. Kemudian wajib basuh jari yang lebih bagi orang yang punya jari lebih. Yang ni kita contoh tadi, cuma dia quote daripada kitab Zainul Talib tu. Orang yang terpotong sebahagian daripada tangan, dia wajib basuh tangan yang masih ada. Jika sikunya terpotong, maka lah dia basuh tempat yang terpotong. Okey. Tangan dia kena potong sini. Contoh buat kerja di kilang, di pasar malam jual tebu, dia tebu habis dah, dia buh tangan dia. Dia ingat tebu. Sampai sini. Wah, terajang mesin-mesin semua, tinggal sampai sini je tangan dia. Maka dia nak ambil wuduk macam mana? Nak suruh ambil geram dia pasal, suruh mesin tebu ambil wuduk pada muka. Siapa suruh buat tangan aku dulu? Tak boleh. Ambil yang mana ada. Start daripada sini, basuh sini. Macam tu. Pergelangan, tak ada pergelangan. Gelang apa dia, gelang pun tak boleh pakai. Dia tangan dia start pang ni. Katalah tangan dia kena potong sini, atau dia OKU dia sikit cicit, ada tangan macam isi sikit betul je. Dia tak ada tangan. Buat apa? Ambil ayam, basuh nombor ujung tu je. Tak ada lah. Urut tangi, tahjil tu bagi sikit tangan macam tu je lah. Dia mudah lah. Ada buat, tak ada tangan sudah. Jari ni boleh angkat tahiyat lah. Boleh jari ni. Jari ni tak ada. Sebab apa? Kena balut straight tu. Sebab luka. Jadi ustaz, jadi saya tak boleh buat turun, saya kena angkat guninya. Saya dapat pahala. Dapat. Buat macam nak tangan sikit. Jangan tukar jari. Kerana dia tak boleh tukar. Dia tak boleh buat ni, dia boleh angkat jari ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita ingat bahaya ni. Nak buat bad dengan orang tau. Jari lain jangan angkat lagi. Jadi hudur pula, lepas tengok apa dia duduk carut dan semayang lah. Jadi hudur tu. Tak payah jari ni ya. Tak ada, tak payah angkat. Ada, tak boleh angkat penuh ustaz sebab saya sakit, saya lenguh, saya jatuh, saya main bola. Ambil mana boleh angkat. Tak payah buat yang ni lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya begitu. Hatu review makanan boleh buat best gitu. Sunat basuh, orang yang terpotong sebahagian tangan, dia wajib basuh tangan yang ada. Apa saja ada kita basuh lah. Jika sikunya terpotong, maka dia basuh tempat yang terpotong. Betul-betul maksudnya dia tak ada lah. Siku ni dia tak ada, potong je. Okey, masuk bab kepala. Kepala hendaklah dibasuh, hendaklah basah walaupun bukan kerana usapan orang. Contoh, dibasahkan oleh orang lain atau meletakkan kepala di air pipe yang keluar.
walaupun bukan kerana usapan orang yang berwudu. Baik. Kepala ni dia mesti basuh. Dia mesti sapu, bukan basuh. Jadi ada beza tak di antara sapu dan basuh? Ada. Lokasi yang kena basuh, dia mesti air tu mengalir. Dia ada aliran. Macam saya habaq kat tangan dengan muka, kita tak boleh ambil air sikit sangat kita tuang usi gitu ya. Kita buat gitu, air tak turun pun. Dia macam sapu je. Dia macam balut tangan kita. Wuduk tu dia tak okey. Banyak yang pergi umrah suka buat wuduk. Dia sikit sangat. Nak boleh percik. Biar air tu jatuh meleleh. Jangan percik kat tangan. Percik semua lokasi tangan kita tu biar dia meleleh. Bila dia meleleh tu mula sapu. Macam tu boleh. Jangan ambil air terlalu sikit sangat. Memanglah kita nak air kena banjir ke, kita nak ambil air tu dalam keadaan yang paling minimum, tapi pastikan dia mengalir. Sebab dia farsilu, basuh wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh muka dan tangan. Maksudnya muka dan tangan mesti mengalir air, walaupun setitik dia dikira mengalir juga. Jangan macam dia hanya lembapan yang ada di tangan, dia tak okey. Adapun kepala, tangan kita yang telah dibasahkan, kita buang air yang ada kat tangan tu saja pun tak apa, letak di sini, kita naik sampai ke atas gitu, kita tarik balik ke atas gitu, maka kita dapat pahala. Kerana kita sahlah wuduk kita. Sah wuduk sebab dia sah wuduk sebab dia sapu. Kalau kita basuh pun sah juga, cuma tak perlu basuh. Kalau kita kepala kita kat paip pun boleh juga, tapi dengan niat wuduk lah. Ada orang dia main bola, kepala dia basah, dia pergi kat paip, dia ambil wuduk. Masa nak basuh kepala tu, dia tak niat untuk basuh kepala wuduk. Dia ingat supaya sejuk kepala dia, sebab pandai ingat basuh semua kepala dia, maka wuduk dia tak terangkat untuk kepala tadi. Sebab niat dia bukan untuk membasuh kepala, niat dia untuk menyejukkan kepala, sebab kepala dia panas membola macam tu. Boleh dibasuh atau diusap, tidak disyaratkan air mengalir, cukup dengan usapan sahaja. Adapun untuk muka dan tangan, tak cukup dengan usap, mesti basuh. Untuk tangan, usap boleh, basuh pun boleh. Syarat dia lebih mudah dan lebih ringan sikit. Air hendaklah kena kepada bahagian kulit kepala atau rambutnya, jika rambutnya itu berada di kawasan kepala. Ni kepala kita, ambil air, kita buh di rambut. Rambut ni, rambut yang ada kat sini, kat kopiah ni contoh, kita buh, maka sah. Rambut tak ada Ustaz. Saya 13 tahun belajar dengan kungfu. Saya menekan Jet Li. Saya memang rambut saya depan tak ada gitu. Jadi dia ambil air, dia tepek di kepala botak dia, pak gitu. Boleh tak? Boleh. Syarat dia bukan rambut, syarat dia kepala. Habis yang tadi kena rambut tak kena kepala, rambut yang di kepala. Boleh? Ada rambut tak di kepala? Ada. Contoh, rambut dia panjang sampai sini. Jadi dia ambil air, dia buang kat sini rambut. Tak okey. Itu bukan rambut yang ada di kepala, itu rambut yang ada di bahu. Syarat dia kepala. Jadi kalau rambut tu ada di kepala, dia selamat lah. Bukan syarat dia sapu rambut. Tu istilah kita kena faham. Menyapu kepala, kebetulan di kepala tu ada rambut, maka tak apalah. Jangan sapu rambut, kerana kita bukan disuruh sapu rambut, kita disuruh sapu kepala. Jadi semua rambut yang ada di kawasan kepala ni, bila kita sapu, maka sah. Rambut kita panjang sampai belakang, kita ambil wuduk, kita sapu belakang ni. 3 helai rambut kan,
menyapu kepala. Walaupun rambut yang ada di kepala tu paling kurang 3 helai, dia sah. Afdalnya macam saya harap sapu seluruh kepala. Itu paling afdal. Kalau buat sikit-sikit gitu boleh, sah. Cuma nak basuh tu turun tangan balik, basuh lagi tangan, itu yang paling afdal. Air hendaklah kena kepada sebahagian kulit kepala atau rambut yang baik. Rambut yang panjang atau sanggul jika dilepaskan, yakni diuraikan ke bawah dan keluar dari kawasan kepala, tidak wajib dibasuh. Jika hanya basuh rambut atau sanggul itu, wuduk tidak sah kerana ia bukan termasuk dalam had kepala. Ya, ini kita cerita tadi itulah. Baik, kita habis sampai 74 ni habis. 75 itu berhenti. Kawasan yang wajib disapu sekurang-kurang 3 helai rambut jika ada rambut. Ada qaul atau pendapat yang menyatakan sekurang-kurang sehelai. Jika botak, basuhlah mana-mana kepala, kerana yang wajib dibasuh atau disapu adalah kepala, bukan rambut. Kalau tak ada, ustaz saya tak ada rambut, jadi tak mana saya nak mula kepala tu di mana? Kebiasaannya manusia normal kalau rambut dia tumbuh tu di mana? Di sini kan, starting. Di sini kan. Di sini taklah, sebab sini dahi. Atas ni ada rambut ke tak ada rambut, tak ada masalah. Ada rambut, sapu atas rambut. Tak ada rambut, sapu di atas kepala. Syarat dia adalah kepala. Macam tu. Apabila tangan dia tiga, satu, tiga ke empat? 1, 2, 3, 4. Manusia normal ni kepala dia mesti 4 tangan ni. Betul? Start betul-betul pada sini, buat 1, 2, 3, dia 4. Dia mesti sampai ke belakang. Allah buat tangan dia sama dengan besar kepala 4. Bukan besar kepala tu macam belakang. Besar kepala kita tu dia 4 gitu. Kalau panjang lebih pada tu, dia mak melangkat alien. Jadi kepala panjang gitu. Ataupun Tyrannosaurus ke apa, jenis kepala panjang gitu. Biasa manusia 4 lah. Jadi dalam 4 tu basuh sebahagian sah dah wuduk kita tu, tak ada masalah. Apabila tangan yang basah diletak di atas kain, di atas kepala, lalu air dari kain tersebut dapat membasahkan kepala, ia sah dan dianggap telah usap kepala. Jika tangan yang basah diletak atas kain, lalu air dari kain tersebut dapat membasahkan kepala. Ambil tangan yang basah tu, tangan basah-basah tu, dia buka kain. Daripada kain tu, air tu meleleh kena kepala dia. Maksudnya tangan dia buat atas kain, dia percemperah kain tu, air tu kena kepala. Boleh juga. Jaranglah orang buat begitu. Ini syarat dia panjang sikit lah. Sebab dia ambil daripada Nailul Rajak. Nailul Rajak ni syarat pada Safinatul Najah. Ni ada kat saya. Bapak tu baik, sangat baik. Jadi dia dalam detail. Jadi pengarang kita ni, dia karang kitab ni, dia rujuk banyak syarah-syarah kitab tu. Dia nampak dia rasa macam penting, dia buh. Dia rasa macam penting, dia buh. Ia sah dan dianggap sebagai mengusap kepala jika ada niat untuk mengusap kepala mengikut Imam Ramli. Mengikut Imam Ibnu Hajar tidak perlu. Kayu yang dibasahkan lalu disapu di atas kepala juga memadai dalam menyapu kepala. Ambil kayu, chopstick, basah itu, wuduk dia style gitu, strap. Kita ambil itu, strap. Boleh tu. Boleh, tak ada masalah. Tak tahu sebab apa dia buat begitu. Tak tahu dia nak buat macam style ke apa, buat konten ke apa, tak tahu. Atau puang yang pelik baik kat dia. Tapi wuduk dia sah. Okey, nanti kita masuk bab kaki pula. Tuan-tuan, kitab ni, kitab Misbahud Duja ni, kalau tuan-tuan nak kitab ni, dalam kita duduk mengaji kan, sebab kitab yang ada kat tu, kitab tu orang wakaf. Jadi kita nak tulis tu susah. Pada benda penting tu kita nak tulis susah. Kalau tuan-tuan rasa macam saya nak lah ustaz, boleh bagi kitab. Nanti kita order dekat pembekal dia. Nanti dia main hantar, tak kita. Jadi kita tulis siap-siap. Setiap kali kuliah kita boleh bawa.
Ada kita rasa macam mana betul-betul penting, kita tulis. Kita ada kadang-kadang masa kita ceramah kita dengar, kita ingat. Lagi naik lift lagi lupa. Lagi duduk lepas sembang tu kan, sembang tengok vending machine lah apa semua, bodoh lagi beli minum, betul lupa tu. Tadi ustaz cakap macam mana kalau kepala ni, kalau basuh ni macam mana boleh ke tak boleh? Tak tahu dah tak apa nak pergi nak kuicau kat rumah. Dia lupa cakap itu. Jadi bila kita tulis, bila kita balik rumah, kita tengok balik. Oh, tadi isteri kita tanya, abang, ustaz ceramah tadi ajar apa? Ustaz tu ajar tadi bab wuduk. Mai abang nak cerita. Bila kongsi ni, beritahu ini bukan ingat sangat. Kurang-kurang isteri kita kelang kabut dengan urusan rumah tangga, kita ada juga sampai kat dia benda-benda agama kat dia. Kalau tidak, dia pun tak ada, kita pun tak bawa. Boleh tak bawa isteri kita ada berapa orang? Contoh ada 20 orang, masing-masing bawa isteri. Tak boleh ustaz, anak saya kecil. Tak boleh lah, bincang dengan dia. Hari apa boleh? Kita dah kuliah banyak kan? Tanya dia, hari apa dia boleh adjust. Anak-anak tu nampak macam okey, boleh bawa dia main sekali. Bagi dia pun belajar apa. Kita ada benda saya dengan dia. Anak-anak besar dah ustaz, boleh? Boleh. Anak-anak tak apa, kakak suruh dia ada, dia boleh tolong jaga. Boleh. Tak boleh ustaz, anak saya main, siapa tak boleh dengar kuliah? Macam tu tak apa, tak payah main. Tengok keadaan rumah lah. Jadi kalau tuan-tuan mau, nanti maklum kat saya boleh, Ustaz beritahu kat Abang Pandai boleh, kita akan order lah. Kitab ni 45 ringgit. Boleh lah. Sebab dia cerita kat kita sampai haji belakang tu. Kelima rukun Islam tu dia selesai lah. Sikit-sikit itu dia ajar kita. Kita ni bukan pandai ni. Belajar lah dulu tingkatan 5 tu tak ajar lah. Macam lah. 1 hari kelas, 2 hari kunting tandan, 3 hari duduk belakang dewan tu. Saya tak apa ngaji ni. Kalau kita macam tu, nanti insyaAllah kita jumpa bab berkaitan dengan apa nama kaki. Baik, start daripada bulan depan kita ada satu kuliah baru di surau kita ni oleh Al-Fadhil Ustaz Khairul Abadan. Hak main baru ni kan, dengan kuliah tu dia akan ajar dekat kita adalah bab berkaitan kitab Syama'il. Kitab Syama'il ni yang dikarang oleh ulama Al-Azhar yang ada sekarang ni, Syekh Hisham Kamil. Nipis je kitab tu, jadi kita boleh kotak-kotak mengaji lah. Tapi Ustaz, saya tanya Ustaz Khairul Abadan, dia kata jemaah yang nak boleh dapatkan mana-mana jenis kitab Syama'il pun tak apa, sebab hadis dia sama. Kita dia sebut hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga yang sama dengan dia macam tu je. Kalau kita nak juga kitab tu, boleh kita pakai order, kita semua sama. Jadi Ustaz kata, okey, muka surat apa? Okey, semua muka pasal 17 ikut kitab-kitabkan yang ada kat kita. Pakai buka, pakai boleh tulis. Syama'il ni saya kira kitab yang perlu dipelajari, sebab dia cerita dekat kita daripada rupa Nabi macam mana, muka, tangan, susuk tubuh, Nabi suka apa, buah apa Nabi suka makan, cara ibadat, cara tidur, macam mana hubungan pergaulan dengan isteri, dengan maksudnya semua benda berkaitan dengan kehidupan Nabi SAW diceritakan dalam kitab Syama'il. Jadi saya kira orang yang tepat untuk ajak kat kita Ustaz Khairul Abadan tu, maka bolehlah kita sama-sama tengok. Kita kuliah pun tak banyak pun. Jadi hari kita ada kuliah tu, hari kita masuk dalam grup, kita main lah. Tengok kalau ada kuliah di awal sikit, di awal duduk main bersama. Sebab apa? Mula-mula tak kuliah tak pada orang, ada 3-4 orang dulu. Ustaz tu pun tahu lah kita dalam sini semua berkejaya, balik lambat, nak mandi, nak makan. Pukul 8 macam tu baru orang duduk main betul lah. Tapi bila kita tengok ada kuliah, kita carilah ruang kalau boleh kita main awal sikit dan dia lah. Jadi dia pun semangat lah sikit. Kalau ada 2 orang, tak boleh dia kata apa, pergi jokok, kita main jokok. Ada 3 orang main jokok boleh tak gitu. Dan nombor kita punya ceramah timbulan yang Ustaz Khairul Abadan tu setiap hari Khamis minggu kedua, start pada bulan depan lah. Macam kemarin lah, dia akan main setiap bulan Khamis kedua. Dia akan main. Dan tuan-tuan, saya akan maklum dekat tuan-tuan dalam waktu ke depan ni,
Bila tarik surau kita akan buat menjadi dia ni pakar perubatan yang dia suka macam itu. Dia kalau beli dia nak menggalakkan buah ubat murah bila kita main kita takbir, kita tak sempat baca Fatihah, kita rukuk. Jadi kita mesti baca Fatihah juga ke atau tidak mesti? Kita tengok tarikh orang yang masbuk dan muafid. Masbuk ini maknanya orang yang tak sempat baca Fatihah. Orang yang muafid maknanya orang yang sempat baca Fatihah. Kita takbir sama dengan imam awal, kita sempat baca Fatihah, tetapi kita mendengar siapa nak tahu apa kan?
kata orang rukuk, maka situasi kita mesti baca Fatihah juga. Sebab hang yang main tempat yang memang boleh baca Fatihah. Adapun orang yang muak, orang yang masbuk, orang yang main lambat atau tak sempat untuk baca Fatihah, maka bila dia takbir, maka ruang untuk dia baca Fatihah tu dah hampir tak ada sebab dia dah rukuk dah. Maka orang-orang yang masbuk macam ni, Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Rakaat tu dia dapat walaupun dia tak baca Fatihah. Adapun kita yang main awal, maka mestilah habiskan Fatihah kita. Jangan kita rukuk tidak baca Fatihah, kerana Nabi SAW sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau main lambat, kita rukuk terus. Rukuk terus, tak payah baca Fatihah. Kalau tak sempat lah, mana sempat baca, tak sempat rukuk. Dia jangan lebih pada imam 3 rukun. Maksudnya dia Fatihah, imam rukuk. Sami Allah liman hamidah, dia bangun, dia masih baca Fatihah. So imam rukuk, sujud Allahu Akbar. Dia 3 rukun. Maksud 3 rukun ni satu rukuk. Bila dia iktidal, setengah ulama mengklasifikasikan iktidal ni sebagai rukun yang pendek, dia tak kira. Sujud Allahu Akbar, rukun yang kedua. Rabbighfirli, dia baca Fatihah gini, Rabbighfirli, tak kira sebab rukun yang pendek. Sujud pula sekali lagi, rukun yang ketiga. Jangan sampai imam angkat kepala daripada sempurna rukun yang ketiga, sembahyang kita bukan putus jemaah, batal terus sembahyang kita. Maka jangan terlalu lama dengan baca. Saya taranum ras hijaz diharga jerkah modal yang sebab hang dah lambat baca lagu tu. Ada orang yang lambat, maka Islam beri ruang pada dia yang besar supaya sampai sujud yang kedua dia bangun tu lama sangat tu, sempatlah untuk habiskan Fatihah dia. Melainkan orang tu memang dia tak boleh, dia penyakit dan sebagainya, boleh lah biasa normal, insyaAllah boleh buat. Surau hijau penuh lah pakai surau esok malam ni saya dapat wakil daripada surau Madrasah Kampung Bukit ni. Dia jemput semua, dia tanya dia surau ke semua penduduk. Dia kata Ustaz, semua penduduk di muka bumi baik dialog. Boleh panggil kita yang main pada hari Ahad start pukul 12 tengah 12 start pada pukul 12 sampai bantah dah tak tahu nanti tahu umum kata umum surau hijau tu lah. Jadi kita semua lepas doa pakai untuk boleh kena undi surau hijau. Esok malam mesti dengan kirang ada masjid esok lah. So esok jauh jangan masjid dengan kirang boleh pasti semua contohnya gerak dan pasti itu nah dengan motor lah sudah kalau pakai awal main tapi tak pun boleh masuk masjid kalau nak buat masuk pulau semua macam boleh tak apa dia makan tak apa kita salah orang pergi juga dia yang orang malas kita tak sebenarnya orang malas. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Itu tanya